Celik kewangan. Ya kan? Dia memang sebenarnya saya rasa lah lazimnya lepas-lepas musim raya macam ni, memang mata kita celik punya, memang terbeliak. Memang mana duit semua pergi ni? Mana pergi? Ke mana? Okey, tapi tak apa, jangan risau. Jangan risau ya, kerana ada ruang-ruang yang boleh kita sama-sama cuba untuk congkil ataupun terogai untuk kita buat duit cepat. Dan lagi-lagi macam mana kita boleh buat duit ataupun menjana pendapatan di musim perayaan ni. Sempena Aidilfitri ni sempat kita buat duit ni, duit tambahan, duit sambilan. Jadi macam mana caranya? Kita akan tanya kepada tetamu kita pada pagi ni, Azri. Baik. Jadi bersama kami di studio pada pagi ini saudara Adi Sazlimi Muhammad Mokhtar. Apa khabar Adi? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat Raya. Selamat Raya. Raya di mana? Tahun ni beraya di Kuala Lumpur saja. Kuala Lumpur saja Okey. Nak mulakan dengan soalan cepu mas. Cepu mas ni kan. Okey, biasa kita cerita tentang perancangan kewangan untuk jangka masa panjang dan sebagainya. Kali ni kita nak cerita tentang sambil-sambil kita beraya Aidilfitri selama sebulan ni, sambil tu kita boleh menjana pendapatan. Betul. Jadi kita nak tanyakan pandangan Cik Adi sendiri, macam mana boleh kita menjana pendapatan dalam masa yang singkat ni? Musim perayaan Aidilfitri ni sendiri macam mana? Baik, terima kasih. Sebenarnya dalam kita merayakan Aidilfitri bulan Syawal ini, tanpa kita sedari kita boleh ambil peluang untuk menjana pendapatan sampingan. Okey, yang paling mudah adalah kita setelah berhari raya di kampung halaman, sekarang tibalah masa semua pulang ke bandar untuk bekerja, dan apa yang dipanggil pesta rumah terbuka akan bermula. Ya. Jadi apabila pesta rumah terbuka bermula, kita tahu yang mana mereka ini akan mula menempah makanan-makanan, penyediaan makanan untuk rumah terbuka. Jadi izinkan saya berkongsi satu konsep di mana konsep yang paling mudah dalam satu tempat kediaman, tempat tinggal, kita mungkin ada masakan-masakan tertentu yang kita boleh dapat tapi kita tidak tahu. Mungkin antara sesama jiran. Jadi mereka yang ada keistimewaan yang boleh masak, contohnya masakan tradisional, seperti dari pantai timur, nasi dagang contohnya, utara laksa Penang ataupun soto dan lontong contohnya, ataupun kuih tradisional, dan mereka boleh ketengahkan bakat mereka ataupun keistimewaan mereka untuk menyediakan makanan ini untuk ditawarkan kepada komuniti di sekitar mereka, yang mana secara langsung itu boleh menjana pendapatan sampingan pada mereka. Okey. Kalau macam tu, adakah boleh saya katakan ini konsep mengambil kesempatan mengikut keperluan semasa? Boleh, tepat sekali. Macam tu lebih kurang. Tepat sekali. Okay. Mengambil kesempatan mengikut keperluan semasa. Kerana konsep ini sebenarnya perlukan satu inisiatif dan juga perlukan sokongan daripada komuniti sekeliling. Dan ianya sebab berlaku dalam keadaan Aidilfitri, masa hari raya, jadi ianya adalah untuk jangka masa pendek, yang ringkas, mudah dan cepat. Contohnya kalau Hezri jiran saya, Hezri pandai masak apa Hezri? Contohnya apa, ni apa? Saya pun kena tanya soalan tu pada diri saya sendiri. Jadi sebelum saya boleh jawab soalan tu, teruskan dengan soalannya. Macam Hezri kata, kita mengambil kesempatan tapi dengan cara yang baik lah kan. Betul, dengan cara yang baik. Kalau jiran kita boleh masak dalam jumlah yang banyak, mungkin kita boleh bayar dia dengan jumlah yang jauh berbeza daripada apa yang kita bayar pihak catering dan sebagainya di luar sana. Betul, betul, tepat sekali. Harga kawan-kawan Harga kawan-kawan, harga jiran kita panggil sempena Aidilfitri ini. Jadi ini juga konsep yang kita mungkin tak pernah terfikir kan, ataupun kita ada perancangan nak buat rumah terbuka, jadi mungkin boleh menggunakan idea yang Cik Adi berikan ni. Betul. Kita mungkin sedar ataupun tidak sedar, ada di antara jiran yang menyediakan masakan ini untuk ditempah oleh rakan-rakan ataupun jiran-jiran sekeliling. Tapi konsep ini sebenarnya kita boleh wujudkan satu kumpulan di mana satu komuniti tempat tinggal itu dapat tahu di manakah mereka boleh tempah makanan ini. Jadi ada satu pusat ataupun call center lah. Seperti yang kita tahu zaman sekarang kita ada Facebook, kita ada aplikasi WhatsApp. Jadi di situ mereka boleh tahu apa masakan yang mereka boleh dapati dan juga di mana mereka boleh mendapati tempah makanan tersebut. Baik. Kadang-kadang tu
kita mungkin boleh terfikir apa yang orang ramai nak. Contohnya kalau kita tengoklah kebelakangan ni pun dah ramai orang menggunakan laman sosial ya, Facebook, laman sosial, Twitter, Instagram ya, mengetengahkan produk mereka. Ada yang buat kuih raya, buat baju raya, macam-macam. Produk jualan langsung, macam-macam lagi. Tapi kadang dalam kalangan kawan-kawan jiran-jiran ni kadang tu terfikir apa nak buat, apa yang orang nak, itu macam mana pula? Adakah mungkin kaedahnya, pendekatannya sama, ataupun ada yang perlu kita perhatikan lebih khusus bila kita nak berniaga dalam kalangan kawan-kawan? Baik, saya rasa kaedahnya sedikit berbeza. Memandangkan kita fokus di dalam Aidilfitri ya. Okey, jadi menyambut hari raya. Bermakna penyediaan makanan yang disediakan adalah makanan-makanan yang tradisional lah, seperti yang saya sebutkan tadi. Bukan masakan biasa, masakan harian. Jadi mungkin dari situ penyedia-penyedia ataupun sesiapa yang ingin terlibat dalam menjana pendapatan sampingan ini dapat mencari apakah masakan yang istimewa untuk disediakan pada Aidilfitri ini. Saya juga ada satu lagi idea tadi. Okey, boleh. Apa salahnya? Bukan saja makanan. Kalau tadi kita dah kita buat macam potluck lah kan. Betul, makanan kat tepi tu kita buat satu macam railing, kita jual baju jugalah, Cik Adi. Apa salahnya? Apa salahnya? Betul. Ada juga baju-baju yang baru pakai sekali dua kali kita dah basuh, kita hantar ke dobi kan. Dah tak nak, daripada kita nak buang ke nak bagi sesiapa, kita boleh jual dengan harga 50%. Harga yang rendah. Sambil makan tengok baju, konsep tu apa cerita? Boleh tak? Menarik. Boleh dicuba. Cantik sekali ada Tasnim. Dan boleh buat kat rumah Hazri lah. Kita mula dulu kawasan luar tu. Kita mulakan. Sebenarnya kalau dipikirkan kan, kita ini merupakan satu idea ataupun konsep yang boleh diguna pakai, yang praktikal. Yes, betul, tepat sekali. Betul kan? Betul. Ya. Okey, sebenarnya maknanya kita nak tengok pada situasi itu macam dengan izin lah, special case kita kata. Maknanya ini bukan jualan biasa. Betul. Ini kata jualan khas. Jualan khas. Okey. Dan berbalik pada Cik Adi, kalau kita nak cerita tentang, kalau itu dah nak macam ni baju-baju ni, longgok-longgok pun boleh. Kalau ada jiran-jiran yang suka konsep longgok-longgok ni pun kita boleh buat. Betul. Okey, tapi kalau kita bercerita dari segi menjana pendapatan sampingan ni sendiri, Cik Adi, pada masa kini kalau kita kerja 8 ke 5 kerja biasa pun sebenarnya tak mencukupi dengan kos yang semakin tinggi dan sebagainya. Jadi pentingnya untuk kita secara tidak langsung menjana pendapatan sampingan ni bagaimana? Kita nak maklumkan pada semua kepentingannya macam mana? Cik Adi. Sebenarnya tanpa kita sedari seperti yang Tasnim maklumkan tadi, kos-kos yang terlibat dalam kehidupan seharian kita semakin meningkat. Sebenarnya amatlah penting untuk kita ada menjana pendapatan sampingan. Kos-kos yang terlibat sebenarnya tanpa kita sedari adalah seperti kos sara hidup. Kos sara hidup atau perbelanjaan anak-anak sekolah, terutamanya kos perubatan yang paling penting, antara yang paling penting ya. Jadi itu adalah kos-kos yang di mana kita tidak tahu apabila sampai masa mungkin kita tak cukup. Jadi dengan menjana pendapatan sampingan, kita dapat bersedia lebih awal untuk menghadapi ataupun adakan sumber-sumber untuk perbelanjaan kos-kos seperti yang disebutkan tadi. Okey. Apa risiko yang mungkin perlu dihadapi jika kita nak berniaga dalam kalangan jiran-jiran ataupun kawan-kawan ni di musim-musim yang tertentu? Baik, soalan yang cantik ya sebenarnya. Satu, sebenarnya dari segi risiko, apa yang dapat saya lihat risikonya minimum, amatlah minimum. Okey, kerana apabila kita berniaga dari segi kita menyediakan masakan, contoh tadilah, berbalik pada contoh tadi, kita menyediakan masakan berdasarkan tempahan. Jadi kita tidak keluarkan bajet seperti kita membuka sebuah restoran. Jadi risiko di situ minimum, bermakna risiko kita tidak terlebih stok lah contohnya. Okey. Dan yang kedua, satu lagi risiko yang mungkin 1% mungkin berlaku jika sekiranya terdapat pembatalan tempahan di saat-saat akhir. Namun walau bagaimanapun, kalau ada pembatalan tempahan di saat-saat akhir, saya rasa selalunya sempat diberitahu sebelum masakan ataupun sesuatu itu disediakan. Jadi barang-barang mentah itu masih boleh digunakan untuk tempahan-tempahan yang akan datang. Tapi okey, itu dari segi perkhidmatan tu sendiri lah ya. Okey. Tapi kalau macam kawan-kawan minta 10 kali bayar macam mana? Itu mungkin berlaku. Memang akan berlaku tu. Ansuran lah, kita kan jiran. Takkan tak boleh bayar 10 kali. Itu bakal berlaku dan fenomena lazim. Bakal berlaku. Sebenarnya
tidak dapat dinafikan lah. Mungkin ada jiran yang akan tanya. Tapi mungkin selain daripada 10 kali bayar, mungkin kita kurangkan 2 kali bayar, 3 kali bayar. Apa salahnya, sebab kita kenal mereka jiran dan kita duduk dalam satu komuniti. Kalau nak lari pun tak boleh lah katanya. Mungkin itu dari segi risiko yang Hezri tanyakan tadi lah. Kan? Dari segi sebab takut tersinggung. Betul. Kan, jiran rapat. Dari segi nak kenakan harga pun salah satu juga masalah juga tu nanti. Betul. Kita kan jiran takkan RM5 satu kepala. Dia taklah RM3.50. Yang kita pula yang masak RM3.50. RM3 lah atas ni, RM3. Ala-ala 50 sen tu. Ini juga mungkin Betul. boleh menimbulkan salah faham. Ini bagaimana jadi? Tapi betul, ianya boleh menimbulkan salah faham dan kita mungkin boleh bandingkan jika kita membuat tempahan dengan catering. Sudah tentunya bila kita masak di rumah harganya lebih rendah dan disebabkan kita jiran dalam satu komuniti, kita mungkin boleh berterus terang dengan jiran. Okey, sebegini harganya, berapa modal yang kita perlukan dan kita cuma ambil untung mungkin atas usaha kita untuk menyediakan makanan tersebut. Jadi bermakna kita tidak charge yang melebihi lah. Lagipun saya rasalah untuk skala kecil sebegini modal pun tak besar sangat yang kita perlu guna. Jadi mungkin pulangan tu maknanya kita boleh kompromi di situ jugalah. Betul. Saya rasalah. Betul, tepat sekali. Apabila modal yang diperlukan tidak perlu besar seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kita tak perlu modal seperti kita nak buka restoran dan kebanyakan bahan-bahan mentah ataupun yang kita perlu ada. Kemungkinan kalau tempahan berskala besar mungkin kita perlu membeli bahan-bahan mentah yang lebih. Jika berskala kecil sebab secara lazimnya di rumah memang masak. Mungkin ada bahan-bahan yang dah sememangnya tersedia ada di rumah. Okey. Ada rakan kita di laman Facebook ni mengajukan soalan menerusi penerbit kita, minta kita ajukan pada Cik Adi sendiri. Bagaimana boleh kita menjana pendapatan tanpa kita berbuat apa-apa? Itu dah satu tu. Contohnya melalui laman sosial sekarang ni pun, kalau kita tengok sebagai salah satu contoh yang besar, Instagram tu kan. Kadang-kadang ada yang kita bagi maklum balas, feedback, kita dah boleh menjana pendapatan. Jadi mungkin ini yang cuba ditanyakan bagaimana? Ataupun kita kata untung atas angin lah. Untung atas angin. Atas angin. Ada tak cara dia? Ada sebenarnya, ada. Dalam kategori ataupun bidang yang sama boleh, ataupun bidang yang lain pun boleh. Apabila kita tingkatkan sikit level kita, bermakna kita menguruskan tempahan ataupun ini bukan tak semestinya makanan ya. Walau apa saja barang-barang yang untuk dijual lah contohnya kita menguruskan, maknanya kita menjadi orang tengah. Kita tahu kat mana nak dapatkan barangan itu dan kita mencari pasaran dan kita memasarkan barangan itu. Jadi kita untung atas angin. Mungkin kita tidak ada kepakaran untuk membuat sesuatu barang itu, tapi kita boleh menguruskan dan kita mendapat untung atas angin. Baik. Maknanya dia ambil upah menguruskan perkhidmatan lah. Menguruskan perkhidmatan. Dia tak buat sendiri, tapi dia cuma ambil keuntungan sebab membantu orang lain. Betul. Ini pun kita boleh buat juga ya. Kita kawan-kawan ni, saya tahu Taznim dia kelebihan dia kan. Kita nak makan masakan India. Boleh hubungi saya ya. Saya jangan hubungi Taznim terus. Saya dulu, melalui saya. Pandai. Pengurus. Pengurus. Jadi sebenarnya hari ini tanpa kita sedari banyak sebenarnya cara yang boleh kita lakukan untuk kita menjana pendapatan sampingan jadi. Ya betul. Hezri kita boleh masak suruh jiran, jual baju juga sambil-sambil buat polak tu. Betul. Lepas tu kalau kita sediakan kemudahan macam tadilah Hezri lah pengurus. Pengurus tanpa izin. Mengurus. Dapat juga kan pendapatan. Jadi mungkin bagi mereka yang di luar sana di kesempatan ini yang ingin mencuba, yang ingin ada niat sebenarnya nak buat semua ni, tapi bila nak mula tu selalu susah Cik Adi. Lagi-lagi apabila melibatkan jiran yang kita rapat kan. Macam mana nak mula ni, macam mana? Bagi mereka yang ada niat tapi nak mula tu takut-takut. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, untuk konsep ini kita perlukan satu inisiatif. Bermakna kena ada satu atau dua individu yang memulakan inisiatif. Saya pasti dalam satu komuniti akan ada individu yang di kehadapan ingin ketengahkan apa yang boleh dijual contohnya ataupun apa yang boleh ditawarkan kepada komuniti sekeliling. Dan individu ini selalunya atas inisiatif dia akan boleh membawa mereka yang ada kepakaran, keistimewaan yang boleh masak masakan-masakan yang istimewa tadi untuk ditawarkan kepada masyarakat sekeliling.
Baik, Cik Adi, Tasnim. Kita di Malaysia ni kita ada banyak sambutan kerajaan ya. Ya. Sekarang ni memang musim Aidilfitri. Lepas ni kita nak sambut Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Ya. Kita juga akan meraihkan kawan-kawan kita yang menyambut Thaipusam, Deepavali, Tahun Baru Cina, Christmas dan banyak lagi sambutan-sambutan lain. Tahun Baharu. Ini semua memang musim orang berbelanja, orang langsungkan majlis-majlis ya. Jadi kadang-kadang kita ni orang biasa, termasuklah saya sendiri, saya tak ada latar belakang kewangan ataupun perniagaan. Jadi kita tahu peluang tu ada tapi tak reti nak orang kata nak congak macam mana, lepas tu nak cari peluang apa perniagaan yang sesuai. Jadi mungkin Cik Adi boleh membantu dari sudut tu, mana bagi persediaan awal lah untuk orang macam saya ni yang berminat untuk mengambil kesempatan pada musim-musim macam ni. Persediaan awal ya, bermakna kita nak tahu apa yang kita boleh jual lah, ataupun kita boleh cari untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Sebenarnya kata mengambil kesempatan itu adalah kata kunci lah sebenarnya. Berdasarkan apa yang berlaku di sekeliling kita. Contoh macam sekarang Aidilfitri, tak lama lagi ada perayaan-perayaan lain ya. Dan kita mungkin boleh menyediakan apa yang diperlukan oleh masyarakat sekeliling. Mudah mudah. Senang sebenarnya Zri. Dengan kita tak perasan sebenarnya kita ada banyak cara yang mudah yang kita boleh ambil kesempatan di kalangan orang sekeliling kita, ruang dan peluang yang ada untuk kita menjana pendapatan. Kesempatan dengan cara yang baik. Cara yang baik. Kita kata ambil peluang lah. Ambil peluang. Cepat sekali. Ambil tu takut disalah faham pula. Okey, jadi dan di kesempatan ini jadi ucapan hari raya kepada semua sanak saudara, rakan-rakan yang sedang menonton pastinya, menonton kini dan juga semua yang menonton. Baik, di kesempatan yang terima kasih di kesempatan yang diberikan ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada sanak saudara, anak, isteri dan kedua ibu bapa saya dan mungkin sanak saudara yang sedang menonton. Dan saya ingin menyeru jika ada kesempatan ataupun ada keistimewaan yang tersendiri yang boleh ditampilkan, kenapa tidak untuk menjana pendapatan sampingan. Baik. Itu penting. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Adi atas pesanan tersebut. Baik. Dan kalau kadang-kadang kita sendiri tak perasan apa kelebihan yang kita ada, tanya kawan-kawan. Ataupun tanya Cik Adi sendiri. Mungkin beliau dan mungkin penasihat-penasihat kewangan yang lain boleh membantu kita untuk mengenal pasti apa yang ada pada diri kita tapi kita tak perasan. Kita sendiri saya rasa saya dah perasan apa saya boleh buat. Ambil peluang atas Azri. Apa dia Tasnim? Lepas ni kita kena diskusi dah. Okey, saya terima kasih Cik Adi. Baik, terima kasih sama-sama. Dan kepada anda, untuk mana-mana anda kan, hari raya, sambutan hari raya diteruskan, kemeriahannya masih terus lagi dirasai dalam studio ni. Dan hari ke-7 kami memang rasa macam hari pertama, hari kedua. Kemeriahannya. Itu semula kita satu sejiwa kan, satu Malaysia kita menyambut Aidilfitri ni dah jadi kelaziman selama sebulan ni Tasnim kan. Dan sambil-sambil itu kita juga nak berikan peringatan kepada anda. Jangan lupa tadi kita dah ada Terence dan juga Sofia rakan pengacara kita. Jangan lupa saksikan episod pertama Ahad ini 26 Julai 9.30 malam di TV1 Pasport ASEAN. Agak-agak kita boleh menang tak? Agak-agak kita memang peluang kita tinggi. Kena. Siapa nak menang? Hadiah dia tu RM30,000. RM30,000 tu. Banyak tu. Kita boleh cover semua dah, boleh melancong ke seluruh ASEAN dah. Boleh. Dan lebih. Jadi jangan lupa saksikan nanti dan teruskan menyaksikan TV1 kerana banyak lagi info yang akan disampaikan sepanjang hari ini. Dan kita pun dah tiba ke penghujung rancangan ni. Ya, kita dah tiba. Dan apa yang pasti, kalau awal tadi kita mulakan siaran dengan persembahan oleh The High School in Quintet, dan kita akan akhiri, kita akan laburkan tirai Nadi Sri Pagi Selamat Pagi Malaysia dengan persembahan mereka. Hebat, mereka ni daripada latar belakang yang berbeza, digabungkan di bawah satu kumpulan, dan keistimewaan mereka berbaju tradisional dan membawa lagu-lagu tradisional Ezri. Dia kata nak perlukan satu lagi ahli, Ezri boleh sesuai? Boleh. Melayu dah ni lengkap ni. Nanti saya kena nak kena kawal pernafasan ni. Kena cekap sikit. Itu penting. Kita raya, kita dah makan ini apa semua. Kan? Jadi bagi saya ambil masa sikit lah. Ambil masa sikit. Nak tiup saxophone bukan senang Betul. Masing-masing mempunyai kemahiran. Jadi walau apa je kemahiran yang anda ada latih sehingga jadi aku kata betul-betul cekap, betul-betul mahir dan betul-betul boleh berjaya dalam apa yang anda lakukan. Itu pesanan daripada kami untuk anda semua. Teruskan dengan kehidupan anda seperti biasa, majukan diri dalam apa yang anda lakukan, dan kami ucapkan ribuan terima kasih kerana setia bersama kami hingga ke saat ini. Dan apa yang pasti, sebelum kita akhiri, selamat Hari Raya. Dari saya Hezri Rahim Aludin. Saya Tasnim Faizal, jumpa lagi. Selamat Hari Raya.